Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, saya kasih lagi saya hormati ayahanda Tuan Haji Idris, pengurusi Surah An-Nusrah Nusari Bayu 3 Bandar Seri Senayan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dikurniakan kepada kita nikmat kehidupan, dapat kita berada dalam bulan Sya'ban yang mulia, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita ke Ramadan yang kita akan jumpa insya-Allah seminggu lagi lebih kurang daripada sekarang. Amin ya rabbal alamin. Bagi mulakan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah yang diniatkan segala kebaikan ketika membacanya, doa-doa yang terbaik, dihadiahkan juga pahalanya pada yang kita kasihi, kepada baginda Nabi SAW, ahli keluarganya dan sahabat yang agung, serta ibu bapa kita, guru muslimin dan muslimat, al-mu'minin wal mu'minat. Kemudian kita selawat 10 kali dan kita bertasbih insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. Subhanallahil azim wa bihamdih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab 40 hadis penawar hati. Kita dah sampai ke hadis yang ke 31. Hadis ke-31 muka surat 85 ya. InsyaAllah habis ni kan kita sentuh sedikit pasal salat tarawih ya, seperti mana diminta oleh Tuan Imam. Untuk saya sentuh sikit tarawih kaifiat 10
Ya, dengannya di surau ini insya-Allah akan buat kaifiat 10. Jadi insya-Allah kita tengok muka surat 85 hadis ke-31. Tajuk hadis ni 3 bulan tidak ada yang dimasak. Apa maksudnya? Tak masak selama 3 bulan, ataupun dalam istilah kita 3 bulan dapur tak berasap. Ya. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi ya ibna ukhti in kunna nanzuru ila al-hilali thumma al-hilali thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahrayn wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Qultu ya khalah fama kana yu'aishukum? Qal al-aswadan at-tamaru wal ma'u illa annahu qad kana li Rasulillah jiranun min al-ansari wa kanat lahum manayihu wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskiyana. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini merupakan cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, anak kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Urwah, demi Allah, hai anak saudaraku, sesungguhnya pernah kami melihat anak bulan, kemudian melihat pula anak bulan berikutnya, kemudian melihat pula anak bulan berikutnya. Makna 3 kali anak bulan terbit. Anak bulan yang pertama, bulan purnama, hilang, terbit anak bulan yang kedua, bulan purnama, hilang, terbit anak bulan yang ketiga. Mana masuk bulan yang ketiga, 3 kali melihat, yakni 3 kali melihat anak bulan, berarti sudah 2 bulan penuh masuk ke 3 bulan. Sedangkan di rumah-rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api, yakni untuk memasak sesuatu. Saya, kata perawi hadis ni, itu Sayyidina Urwah bertanya, hai mak saudaraku, apakah yang menjadi makanan dalam kehidupan keluarga Rasulullah selama itu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hanyalah 2 benda sahaja, iaitu buah kurma dan air sejuk. Dan hanya sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang jiran daripada kalangan orang-orang Ansar. Mereka mempunyai beberapa ekor unta yang diperah susunya. Maka dari masa ke masa, yakni kadang-kadang dihantar susu tersebut ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai minuman kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada maksud hadis ini, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri kepada isteri pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni eyewitness kita panggil. Dia bukan hearsay. Eyewitness ini orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, sebab apa? Sebab Sayyidatina Aisyah ni merupakan ummul mukminin, iaitu isteri kepada baginda Nabi. Makna cerita tu direct, first hand punya cerita lah. Kita ni selalu dapat third hand kan, bukan second hand lah, third hand punya cerita. Itu kita pergi viral kan, yang bukan-bukan. Orang pun percaya. Jangan tuan-tuan, sebab dulu kalau ada yang biasa pergi kursus lah, pergi kursus bina semangat ke, bina insan ke, dia ada satu permainan, macam pemain lah yang dibuat oleh facilitator kata pun dia punya ni. Dia bisikkan satu ayat kan, mak suruh pergi kedai beli susu lembu kan, susu lembu segar. Mak pergi kedai, orang yang kedua dah tukar lah, mak pergi kedai beli susu lembu segar.
Ampai yang ujung mak dengan lembu segar beli susu di kedai tu. Bertukar cerita tu. Tak sampai 1 hari dah. Baru beberapa minit. Ya, jadi maknanya kalau hadis ni tuan, hadisnya hadis sahih muttafaqun alaih, maknanya melebihi daripada 3 imam yang bersetuju, tak ada khilaf hadis ni. Ya. Maka cerita ni cerita sahih. Makna cerita dalam kehidupan Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah, 3 bulan pernah tak masak. Adakah isteri Nabi itu malas masak? Tak. Isteri Nabi adalah Ummul Mukminin, ya, ibu kita. Sebab tak boleh mencolok walaupun sedikit. Orang siapa mencolok isteri Nabi ni seolah-olah dia mencolok ibunya sendiri. Sebab isteri Nabi itulah ibu pada orang-orang mukmin. Ya, tidak sempurnalah iman orang kita dengan ni tak betul, ni tak betul. Sebab dia seolah-olah mencolok ibunya. Maka apa diceritakan itu adalah benar. Adakah Nabi ni miskin ke apa? Tidak. Nabi ni orang yang paling kaya dan ditawarkan kekayaan. Maka Nabi memilih untuk hidup seperti manusia biasa. Habis apa keadaan ni? Keadaan ni senang tuan. Ya, kalau kita tengok apa keadaan ni? Keadaannya ialah Nabi SAW dan ahli keluarganya merupakan cipta Allah SWT yang sabar. Itu yang pertama. Sabar ni pun tuan, iaitu redha dengan setiap ketentuan Allah SWT. Maknanya tadi mengikut dan mengutamakan kehendak Allah Ta'ala daripada kehendak diri sendiri. Kita bandingkanlah hidup kita. Kalau kita 3 bulan tak berasap dapur ni tuan, apa jadi ke? Bukan piuk melayang, rumah-rumah tu melayang ke? Semua orang akan jadi stres. Kita kena kurung dulu FPKP 3 bulan, menyuruh macam-macam hal tu. 3 bulan tak masak dah. Jadi makna tadi Nabi mendidik ahli keluarga untuk menjadi sabar juga. Jadi kehidupan makan ni apa hukum kan? Makna bila cerita masak ni makan lah. Apa hukum makan ni? Hukum makan ni apa? Wajib ke? Sunat ke apa? Harus ya hukum makan ni. Ya. Bang siapa yang boleh tak makan sebulan, tak berasa dia tak payah makan dah, minum air tajuk. Dia boleh hidup sebulan. Tak payah makan, tak apa. Sebab tu orang yang berpuasa itu, Allah SWT dalam satu hadis kursi mengatakan bahawa puasa itu bagiku ana ajzibihi, aku yang memberi pahala kepada orang puasa. Sebab tingginya makam orang yang berpuasa itu disebabkan dia melemparkan kehendak peribadi dah untuk makan minum, ditanam nafsu sekejap, ditinggalnya, dibuang tak boleh nafsu kan, dia boleh dijinaknya, dipujuk dah, semata-mata kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat pun tak tahu berapa nak tulis mereka, 1 tan ke 3 tan ke 5 tan boleh. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi balasan. Itu kelebihan orang berpuasa. Mana dia redha. Makanan melambat depan dia takkan makan. Minuman letaklah 10 jenis pun. Maka orang yang berpuasa, yang puasanya zahir dan batin, ada ruh puasa dia, buka pun dia tak melampaui batas sekadar ni. Apa sunnah? Dalam ni disebut tadi apa yang dimakan oleh baginda Nabi SAW, iaitu buah kurma dan air sejuk. Itu sunnah kan. Bila kita makan kurma, kita niat, ya Allah, aku mengikut sunnah kasihmu baginda Nabi SAW, dapat pahala. Ini tak, kurma ni dia banyak zat. Dalam buku ni mengatakan dia ada serat, ada itu, ada ini. Itu yang didulukan. Apa, cuba didulukan dulu sunnah tu, diniatkan. Minum air sejuk, niat sunnah. Nabi suka air yang dingin dan sedikit manis. Ambil air itu, masuk madu sikit, ada manis-manis itu minum. Niatkan, aku mengikut sunnah. Apa yang Nabi suka? Kata Sayyidina Anas bin Malik, satu ketika kami diundang makan, aku tengok Nabi mencari-cari labu dalam gulai labu. Nabi mencari-cari labu dalam udang. Maknanya Nabi suka. Sejak daripada itu, aku suka makan labu, kata Sayyidina Anas bin Malik. Walaupun ada pendapat mengatakan labu itu sebagian kata timun, termasuk juga tembikai, itu pun sunnah, ya. Jadi kalau gulai labu dah jumpa, ambil dan niatkan sunnah. Lagi apa? Kambing, itu sunnah. Ni nampak kambing, oh tak boleh ni bahaya ni, boleh mati. Memang mati pun. Boleh makan dah mati. Dengan itu sunnah. Heboh makanan sunnah, makanan sunnah. Bila makan tu niatlah ikut sunnah. Baik, kita baca keterangan sikit, ya. Cuba bayangkan betapa sabarnya. Ini cerita sabarnya. Rasulullah SAW sekeluarga dalam menghadapi kesulitan hidup.
9 buah rumah semuanya tenang menghadapi keadaan ini kerana mengutamakan negeri akhirat dari dunia. Ini cerita dia tadi. Nabi nak mengajar kita wal akhiratu khairun wa abqa, dalam Quran sebut dalam surah Al-A'la tu, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan kita leka dekat dunia. Kita nak leka warna dekat dunia daripada makan. Sampai bekas makan pun kita leka. Kita nak yang canggih-canggih, yang berukir, yang kita masuk almari pula kita beli mahal. Cerita makan ni habis beratus ribu. Tu baru cerita makan, boleh cerita mandi, boleh cerita macam-macam, ya. Jadi qanaah ni ialah cukup, merasa cukup dengan apa yang ada. Tapi tak adalah tak berusaha, bukan begitu keadaannya. Tetapi orang yang cerdik ialah mengambil dunia sekadar keperluannya, tetapi akhirat itu seolah-olah tak cukup. Sebab hari akhirat itu ialah hari penyesalan. Orang menyesal, yang bangun tahajud menyesal. Kenapa aku bangun 3 hari sekali? Itu bangun tahajud tu. Yang tak bangun tak payah buka buku lah, duduklah kat sudut tu. Ni yang bangun tahajud 3 hari sekali, 4 hari sekali, menyesal. Yang bangun hari-hari menyesal, apasal aku buat 4 rakaat ni, cubalah buat 10 ke 15 ke dulu, menyesal. Yang bersedekah pun menyesal. Ada hadis tuan, Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu bila wafat, Nabi cakap apa yang berlaku pada Sya'ban. Dulu saya pernah cerita, dia menjoget, ya Rasulullah, kata isterinya, kenapa aku tak bagi semua? Kenapa tak bagi yang baru? Sya'ban ni duduk jauh daripada masjid. Pernah satu ketika dalam perjalanan dia buat roti separuh, dia jauh jadi buat bekal. Jumpa orang susah, dia bagi separuh. Kemudian satu musim sejuk, dia ada 2 lapis baju, satu baru, satu yang lama. Yang baru dia pakai kat dalam, yang lama dia pakai kat luar. Jumpa orang kesejukan, dia bagi orang yang lama tu. Bila dia nak wafat, Allah Ta'ala gambarkan roti yang separuh dia bagi tu betapa besar pahala. Baju yang buruk yang lama dia bagi tu pun besar pahala. Menjoget dia, kenapa aku tak bagi yang baru dulu? Kalau yang buruk pun besar ni pahala dia, kenapa aku tak bagi semua roti tu dulu? Itu keadaan sahabat dan ya, Allah Ta'ala gambar kepada dia, sehingga nak mati dia menjoget, menyesal. Itu sahabat. Kita kalau boleh yang paling tak elok kita nak bagi. Lepas dia cakap lah kat orang tu, nak buah kurma tak? Elok sangat orang tu. Ni pun dah nak puasa, itulah dah 2 tahun kurma ni dah berkulat. Memang kita orang tak makan kurma macam ni. Macam mana tuan? Ini apa hukum orang? Yang nak terima tu pun tahu hamba. Kalau tak ada beritahu lebih baik. Sebab yang menerima tu ikhlas, dia tengok alamak ada bubuk, dia pun rondam lah, dia jomor lah. Bila bagi tahu tu, balik tu dia pusing-pusing syuh. Dah masuk dah sama. Ambil kau tu. Jangan ya, bagilah yang terbaik tuan. Nabi SAW dalam satu hadis menerima hadiah burdah, kain ridak yang baru ditenun, cantik, Nabi suka, baru pakai sahabat minta. Nabi cakap boleh ambil lah. Nabi masuk rumah lipat bagi. Yang baru tak panas lagi pakai. Sahabat lain marah, apalah kau ni, Nabi pakai, Nabi suka, kau ambil. Kata sahabat itu, aku bukan nak pakai, aku nak buat kain kapan kalau mati. Dan memang dia dikafankan dengan burdah itu. Suatu teladan yang amat tinggi. Jika kita dapat mengikuti beberapa peratus sahaja, maka itu akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga kita pada hari ini. Para isteri, para suami, kalau tak ada apa nak masak, puasa lah. Hari ini apa nak makan, tak ada, okay, kita puasa kan. Buka kurma air sejuk, besok pun sama juga. Memang tinggi makam kan. Tapi sehari 2 hari mungkin boleh, masuk hari ketiga bangun pagi dah hilang, dah lari tengah malam, tak boleh lah, tak boleh tunggu lama kan. Contoh di sebahagian rumah tangga sekarang ini, ada isteri yang membuat tuntutan yang bermacam-macam kepada suami, minta supaya dibelikan itu dan dibelikan ini. Kalau lambat belikannya, kepulangan suami akan disambut dengan muka masam. Wahai gerangan, di manakah contoh yang diambil oleh perempuan muslimah di hari ini? Mereka tak mahukah mengikuti 10% sahaja dari cara hidup Sayyidatina Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain. Dengan itu mereka akan melapangkan waktu bagi suami mereka untuk memperbanyak ibadah dan berbakti di masyarakat dalam usaha menyebar luaskan agama rahmat yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini. Macam mana nak jadi macam ni tuan? Kena banyak tahu,
Bila banyak tahu, kita dapat menyelami keadaan dan kita merasa seolah-olah kita ni hidup pada zaman Nabi. Kita bayangkan Nabi. Sebab tu kalau kita nak makan konyang kita malu. Bila kita makan dah tersantak dan buka, Nabi cakap 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 udara. Kita tak 3/3 nasi. Lepas tu tak mana nak buah lagi. Dah tak habis lah, kita pudat. Semayang lambat, pakai nak azan isyak baru nak semayang. Rukuk sup, keluar cendol, katira apa semua ikut hidung. Itu kita tu, selagi boleh. Tapi kalau kita menghayati hayat tu sahabat, hayat kehidupan Nabi dan para sahabat, kita nak makan banyak pun segan. Kan? Lepas tu kita ya Allah, kita ingat, ya Allah, ya ampunkan aku ya Allah. Sebab tu kau nak baca doa waqina azabannar, ujungnya minta jauh daripada api neraka. Sebab apa? Rabbana jana Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang kau rezeki kepada kami dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Apalah tiba-tiba makan dengan api neraka, apa kono-kono. Sebab makan ni dah berlebih-lebih, melampau. Itu kojo-kojo orang yang macam orang tak beriman lah. Jadi minta Allah Ta'ala ampunkan ya Allah. Jadi apa yang kita dapat ambil pengajaran pada hadis ini, tuan-tuan dirahmati Allah SWT, pertama kita bersyukur dengan apa yang dikurniai Allah, dan kita minta masa nak makan ya Allah, jadikanlah makan ini sumber kekuatan untuk aku beribadah kepadamu ya Allah. Mana ibadah ni memperhambakan diri. Nak kayu basikal, ibadah untuk sehat, riadah, ya, supaya dapat semayang, pergi surau, pergi masjid, berkebun pun begitu juga. Apalah yang diniatkan kerana Allah SWT. Kemudian Rasulullah mengajar kita untuk jadi zuhud. Zuhud itu apa? Bersyukur dengan ada yang, dan redha dengan apa yang tak ada. Kan? Kemudian dunia ini hanyalah sementara. Jangan terlalu sedih kalau kita tertinggal dunia ini. Sebab dunia ini diibaratkan seperti setitis air. Maknanya kalau kita tak dapat dunia ini, janganlah sedih mana. Hanya setitis saja yang kita hilang. Ada banyak titis lagi di akhirat menunggu. Dan kalau kita dapat dunia ini, janganlah kita jobo mana. Tahu tak jobo? Jobo tak untuk arah, ada tak tambah hujung sikit. Dialah orangnya. Daripada jawatan dialah yang tinggi, daripada isteri dialah yang hebat, daripada rumah dialah, daripada segala-gala kereta apa, semua dia. Sebab yang kita ada hanyalah setitis saja. Tadi dah hilang setitis, jangan sedih mana. Kalau dapat pun cuma setitis dunia ni. Jadi kita kena jadi cuadik. Sebab tu Nabi cakap, ingatlah kematian, kerana kematian itu pemutus kelazatan, memendekkan angan-angan. Panjang angan-angan, habis PKP nak beli kapal terbang, nak rondo satu dunia ni lah. Tapi siapa nak bawa? Nak pergi belajar dulu. Panjang angan-angan lah. Baca sepel 2 boleh pun dah tak ingat, nak buat kapal terbang. Tak payah dah, lupa lah. Dah nak mati, kapal terbang apa? Kan? Jadi dunia ni sementara, dan sabar itu indah. Sebab itu puasa itu sabar, dan sabar itu ialah jalan ke syurga, dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama orang yang sabar. Cukuplah sekadar itu dulu untuk kongsian kita melalui kitab 40 hadis penawar hati, tuan-tuan, supaya kita tahu, kita jangan sedih mana. Ya, kita dah belajar ni, kalau dah baca kitab ni, kalau isteri kita cakap, nanti jap abang buka muka surat 85, dengar di sini. Nabi 3 bulan tak WhatsApp. Kita baru 3 jam, apa nak diheboh mana kan? Kabar masak lah Maggi kan? Lagipun dapur kita ni dapur induction, memang dah tak ada asap. Api dah tak ada, mana datang asap? Awak jangan risau lah kan? Itu Nabi dia jawab. Ya Allah, apa nak jawab? Awak tu apa tu? Wali pun jauh tu. Teruslah kita tunduk balik kan? Jangan dilawan, jangan lawan email. Kalau dia cakap yang tu, jelah kan. Jelah, jangan dilawan kan. Nanti jawab ambil kitab tak payah. Dia kalau nak menjawab, dia letak 20 orang ulama depan pun dia jawab tak? Dan sebab tu Nabi SAW berdakwah, Nabi cakap, nasihatilah, ni bukan nak nukat jangan marah, nasihatilah perempuan-perempuan kamu, kerana mereka diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok pada bahagian pangkal, kata Nabi. Kalau dibiarkan dia akan terus bengkok, kalau terus diluruskan dia akan patah. Jadi dia adjustable, dia macam absorber kereta.
Jadi kita lah sebagai ketua keluarga, orang lelaki kena pandai main peranan. Ya, kalau ajar sikit-sikit, belian buku, belian kitab, bukaan YouTube, ceramah-ceramah tu. Kita ceramah tak jalan dah. Saya dah kena lah. Seorang ceramah lah kita, rupa dah lolap lah. Tapi tak apalah, boleh berlatih kan. Jadi cukup sekadar itu dulu, waktu benar masuk. Jadi kita buka apa, Mam? Cerita solat tarawih ya. Tak lama lagi insya-Allah, lagi tak berapa, 8 hari ke? 13 kan? Kalau ikut kan 12 tengok dari bulan. 13 tu kita puasa, insya-Allah minta dipanjangkan umur, kita jumpa Ramadan. Sebab apa Ramadan ni tuan, dalamnya terdapat segala-galalah pengampunan dan pembebasan daripada api neraka, itu paling mustahak. Bulan yang mulia. Orang cakap ibadah bermusim. Dia musim satu part, ilmu satu part. Bagi saya lah pandangan peribadi, yang orang cakap, oh, bulan Ramadan kau rajin dan mengaji, alhamdulillah. Walaupun bermusim, macam pokok bermusim, alhamdulillah, durian setahun sekali buah. Dibanding dengan pokok yang tak pernah berbuah semua hidup itu, mana elok setahun sekali berbuah? Elok setahun sekali kan. Sebab apa? Yang datang surau hari-hari pun belum tentu 20 tahun dulu dia datang surau hari-hari. Jadi sikit-sikit. Dan buah bermusim sekarang ni dah tak tentu musim dah. Durian dah 3 kali setahun berbuah. Ada saya tengok tepi jalan tu, yang bosannya pun ada, bunga baru nak keluar dah tak kira musim. Pasal apa? Pasal dia dah rajin dah berbuah. Kan? Jadi begitulah kehidupan kita. Biarlah. Kok orang cakap dia tu seminggu sekali pergi masjid tu. Hari Jumaat, hari lain tak nampak muka. Alhamdulillah, syukur. Ada orang tu 10 tahun sekali pun tak sampai. Seminggu sekali tu kira baik tu. Orang nak bercerita ni dia bercakap, yang tu pula lagi teruk, setahun sekali hari raya nampak muka. Ada juga ingatan dia nak pergi masjid. Berbanding dengan kawan yang minggu lepas tu, semua hidup tak nak pergi masjid. Hari tu dia datang masjid. Orang bawa usung dalam keranda semai mayat. Tak nak pergi masjid. Dibawa dia orang, menjorit dia tak nak masuk masjid. Agaklah. Pasal masa hidup tak nak. Kan? Jadi bersyukur, ya, bersyukur. Jadi kita kena grab opportunity tu, peluang yang telah beri itu, jangan kita jadi lemah. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-harian kita ni banyak waktu-waktu yang Allah Taala afdalkan. Waktu maghrib menunggu isyak ni hebat kan tuan, hebat. Tapi waktu ni lah siaran TV macam-macam. Waktu ni lah kita nak pergi membeli bola ke pasar-pasar raya. Waktu ni lah macam-macam lah urusan ni. Sebab waktu ni peak time, peak hours. Maknanya jadi memang waktu yang orang betul-betul ni. Kemudian bila dah masuk isyak tu pula, kata Nabi SAW, apa tanda-tanda orang munafik, orang yang tak mengendahkan isyak dan subuh. Sebab waktu isyak tu dia mula nak mengantuk, nak tidur. Subuh pula nak bangun tidur. Jadi waktu ni waktu mulia. Banyak sebenarnya. Jadi Ramadan akan datang, insya-Allah kita akan sampai. Mudah-mudahan Taala bagi kita peluang. Sebab Sayyidina Jibril alaihissalam pernah satu ketika Nabi nak naik mimbar, Nabi amin, sekali Nabi jalan amin, Nabi naik amin. Sahabat dia memerhati tuan. Ya, segala tindak tanduk Rasulullah, sahabat ni adalah pemerhati yang sangat hebat. Jadi bila Nabi selesai berkhutbah, Nabi sahabat ni, ya Rasulullah, tadi kami mendengar Rasulullah mengucap amin sebanyak 3 kali. Apakah yang diamin ya Rasulullah? Adapun ketika aku naik, Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada aku beberapa perkara, lalu aku mengamin, membenarkan dah. Yang temu kata Sayyidina Jibril, celakalah orang yang masuk ke bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan tidak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jumpa Ramadan tak dapat dah pengampunan, tak dapat dia lepas daripada api neraka. Sebab apa? Mungkin dia tak berpuasa, atau kalau dia puasa tu batal pahalanya. Puasa tak tutup aurat, mengumpat, mencaci colo, berbuka dengan benda-benda yang haram, tak ambil kisah, tak sembahyang puasa. Ramai orang yang puasa tak sembahyang. Sebab tu anak kita, instead of kita suruh dia berpuasa beria-ria, kita aja ada sembahyang. Sebab orang yang sembahyang pasti puasa. Tapi ramai orang yang berpuasa tak sembahyang. Ni masalah umat. Kita kena fikir macam mana nak buat. Ramai dia puasa, dia tidur lepas sahur sampai nak buka orang. Tah mana zuhur, subuh yang dekat tu pun dia tinggal. Tak berapa minit nak subuh dia boleh tidur, tergamak dia tidur.
Kan? Orang muda lah biasa ni. Walah, dia bangun sahur pun tak lalap merabur, jangan tampak. Mana sekso benar dia bangun sahur tu macam kono azab lah. Kan? Macam mana kita nak buat? Tapi tak apalah, paling tidak dia mahu dia bangun sahur. Kan? Jadi kita doa dan bagi dia bantuan, bagi dia motivasi. Celakalah kata Jibril orang yang masuk Ramadan, akhir Ramadan dia tak dapat pengampunan. Yang kedua kata Sayyidina Jibril alaihissalam, Nabi aminkan, benar. Yang kedua kata Sayyidina Jibril, celakalah orang yang bertemu kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya dan tapi pertemuan itu tidak menjadikannya masuk syurga. Dia pernah jumpa mak ayah, tapi tak apa dia buat sepanjang dia bergaul mak ayah ni sampailah meninggal kedua, atau dia jumpa salah seorang ya mak ataupun ayah, pertemuan itu tidak menjadikan dia masuk syurga. Malang nasib orang. Nabi amin kan. Maknanya pun dia tak ada bir walidain, tak ada. Berbuat baik pada kedua ibu bapa ni tak ada. Dalam Quran sebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan, cukuplah kepada Allah Taala itu kau beribadah dan kepada kedua ibu bapa buat baik. Tapi disebabkan tak ada ilmu kau ataupun nafsu ni tak apa jenis kau, maka tak menjadikan dia ni mentaati kedua ibu bapanya. Dan yang ketiga kata Sayyidina Jibril alaihissalam, celakalah orang yang apabila disebut namamu mereka tidak berselawat ke atasmu. Bila kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu alaihi wasallam, ya, tak sebut dalam hati, tapi kita mesti ingat kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak masuk Ramadan. Ramadan ada satu salat yang dikhususkan untuk Ramadan. Nama solatnya solat tarawih. T-A-R-A-W-I-H ejaan. Banyak orang je W-I-K-H tu tarawih. Ya? Tarawih tu sejarah. Ya, tarawih tu rehat. Semayang rehat nama. Kenapa semayang rehat? Sebab semayang tu dah puasa seharian, lepas tu buka, malam karang solat tarawih, solat rehat-rehat, santai-santai nama. Waktu dia bila? Antara isyak sehingga sebelum subuh. Boleh tak sembahyang tarawih selepas asar? Boleh, kalau orang tu kepala tak betul. Mungkin dia tak puasa, dia azan, dia buka lepas asar tu, lepas tu dia sembahyang tarawih. Itu kita jangan marah. Ada orang azan pukul 11 pagi, penuh surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pukul 11 pagi dia azan, penuh surau. Kau gila tu orang tu. Pukul 11 kau azan apa ni? Kau lagi gila. Pagi tadi dan azan kau tak datang. Pukul 11 kau datang. Aik tu orang tu. Kono kita tu. Betul lah, siapa yang gila? Azan ni menunjukkan masuk waktu solat boleh. Kalau nampak syaitan pun azan juga. Nabi cakap apabila iblis syaitan dengar azan lari, lintang bukan. Habis azan kan dia datang balik. Bila iqamah dia lari. Habis iqamah dia datang balik sehingga mengganggu kamu dalam salat, sehingga kamu lupa bilangan rakaat, kata Nabi SAW. Jadi waktu dia isyak sehingga sebelum subuh. Ya. Berapa rakaat? Minimum dia dalam hadis 8. Maksimum dia 20. 20 ini dipraktikkan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana kata Sayyidina Umar dalam fatwanya, pada zamanku ini zaman yang aman, tak ada lagi dah gangguan, orang nak takut-takut sembahyang, dan manusia pun iman dia dah kuat. Jadi setakat 20 rakaat insya-Allah tak ada masalah. Ada tak 10 rakaat? Ada juga dalam hadis Sayyidatina Aisyah beritahu ketika ditanya oleh para sahabat. Sayyidatina Aisyah ni antara isteri yang banyak meriwayatkan hadis tuan. Dia ni alimah. Sayyidatina Aisyah ni alim dan mengajar ya di Masjid Nabawi itu, mengajar ahli sufah, mengajar anak-anak semua. Tempat Sayyidatina Aisyah mengajar, kalau kita pergi belakang makam Nabi ada macam pelantar kan. Di situ. Sekarang dah payah nak masuk dah orang ramai. Jadi Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah salat ada yang dalam satu hadis mengatakan tak lebih daripada 11 rakaat, mana 8 salat sunat, 3 salat witir, atau 13 rakaat kata sini, mana 10 salat sunat, 3 salat witir.
Tapi jangan kita buat, wah kita ambil 8 lah. 8 Rasulullah salat lain tuan. Dia rakaat pertama 3 surah yang panjang. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am. Ada sahabat cuba nak ikut, menggigil pula betul. Oh tak boleh. Nabi cakap semayanglah di rumah. Semayang di rumah dan lakukanlah ibadah itu semampu kamu, kata Nabi. Sebab apa? Kamu akan, bila beribadah, kamu akan jamu berdoa pada Allah. Sedang Allah Ta'ala tak pernah jamu mendengar rintihan dan permohonan hamba-Nya. Jadi kita nak buat apa? Nak buat 8, 2 tak boleh. Malam ni saya ingat nak buat 2 rakaat tak boleh. Ya? Ataupun nak buat 70 sekali direct tak boleh. Jadi 8, 10, 20. Baik. Jadi kalau dah nama dia sembahyang rehat, imam jangan baca macam peluru. Allahu Akbar Dalin amin. Dah habis 3 minit selesai. Itu bukan tarawih nama itu. Itu eksploris. Apa hal nak pergi capek? Seolah-olah sembahyang itu menyusahkan. Kalau macam tu gaya sembahyangnya, duduk dalam rumah tengok TV. Pasal apa? Malaikat cakap, tutup buku lah dia ni, tak payahlah. Nak kata sembahyang tak sembahyang, nak kata sembahyang pun tidak, nak kata tak sembahyang macam sembahyang. Tapi adalah penggemar ada, dia pengikut ada. Dalam dunia tuan, apa yang dibuat orang ada pengikut Yang kata sembahyang Jumaat tak wajib, ada pengikut Yang cakap puasa tak wajib, ada pengikut Siapa pengikut Yang malas sembahyang, ambil lah dia punya guru yang tak nak sembahyang. Yang tak nak puasa, dia ikut guru yang tak nak puasa. Yang nak sembahyang tapi tak nak lama-lama, dia ikut tempat yang laju. Imam surah An-Nusrah tu dia laju baca. Kan? Lebih kurang 7 minit siap 10 rakaat. Bagus. Siap promote dengan kawan. Datang pula penuh surau ini. Imam jemputan umur 79 tahun. Tuan guru dari kampung hari itu jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gam tersinggung dengan member habis kita. Kau cakap laju kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu gigi palsu aja selalu. Sembahyang isyak dekat nak 10 minit. Habis sembahyang pintu luar separuh, pintu luar separuh. Tak boleh jadi macam ni ikut isyak macam ni, tarawih kan berupa duduklah khusyuk dengar kan. Jangan nama tarawih. Baik yang 10 rakaat ini, kaifiat 10 rakaat ini ada ya, berdasarkan hadis dibuat dan ulama-ulama, kebanyakan ulama di Yaman ya, di Yaman mengamalkan kaifiat solat 10. Okey, Nabi kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang siapa yang mendirikan Ramadan, maknanya mendirikan Ramadan, sembahyang pada bulan Ramadan, sembahyang tarawih lah, dengan penuh keimanan kerana imannya dan muhasabah diri dia, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Hanya ada pada bulan Ramadan. Malam besok puasa, malam tu mula, besok raya, habis dah, tak ada lagi dah. Ya. Maka banyaklah kita tengok 10 malam tamu, 10 malam 10 malam 3, mungkin tu kemudian lah tuan-tuan boleh cek. Jadi kaedah 10 ni kalau di Negeri Sembilan, Jabatan Mufti ada mengeluarkan kaifiat solat 10. Ya. Cuma apa yang saya biasa jumpa lah daripada dulu, Tuan Imam, malam yang pertama dia bermula daripada Izazul ni. Dia Izazul mula. Izazul wal Adiyah, Al-Qari'ah, Takatsur, kemudian Al-As. Itu malam pertama sahaja. Lepas itu sambung Wailul Likul sampai Inna A'tayna, itu untuk malam-malam berikutnya. Dan rakaat kedua Qul Huwallah 3 kali. Kalau ikut saya suka kaifiat 10 ini. Sebab apa? Qul Huwallah 3 kali ini menyamai khatam satu Quran. Kalau 5 sembahyang tu 10 rakaat tu 5 kali khatam Quran. Kalau kan tanya sembahyang berapa rakaat? 5 kali lah khatam Quran kan? Masuk witir 6 kali. Ini lain dah pada Imam Syafi'i ni.
Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali khatam Quran. Kita dalam tarawih ya 6 kali khatam Quran. Ya, sebab qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Surah Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Maka dia pun adalah dia punya istighfar. Kemudian adanya istighfar sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa alika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mati kita malam tu insyaallah mati syahid. Sayyidul istighfar ni amal tuan, sekali selepas subuh, sekali selepas maghrib. Kalau dibaca selepas subuh, mati dia pada siang hari itu, dikira dia sebagai mati syahid. Dibaca selepas maghrib, mati dia pada malam itu, dikira mati syahid. Kadang-kadang kita terlupa, tuan imam yang bawa subuh, lepas subuh baca. Cuma ada sebaik bagi salam tu nak baca, ataupun sebelum ni, sebelum nak doa ke baca lah. Orang lain ikut. Begitu juga lepas maghrib atau lepas isyak. Ya, untuk persediaan kita malam pula. Manalah tahuan kan? Wallahu alam. Jadi boleh tuan ya, tak ada salah dan ada kaifiat dia, dan dia pun baik, tak panjang benar bacaannya daripada kalau ni wailul likul, lepas tu surah Al-Fil, alam tarakai, lepas tu li ila fi quraisyin, lepas tu ra'aital ladzi, lepas tu inna ataina, betul. Nah, ringkas. Lepas tu qul huwallahu 3 kali. Kalau imam muda qul huwallahu langsung lam yalid wa lam yulad capek kejap ya. Kan semua sambung habis. Ya, mana tadi kita azam untuk datang tarawih. Sebab orang yang berpuasa tidak bertarawih ni dia macam tayar baca satulah kena naik kereta. Jalan-jalan tapi bolehlah sampai kereta tayar. Tapi baik tak baik tinggal rim ya, tu tak boleh jalan tu lah. Tadi tayar rusak, rim kok meletup, payah. Jadi puasa malam tu tarawih. Usaha. Sunnah dilakukan di surau atau masjid. Sunnah. Nabi SAW pada awal salat di masjid, sahabat ikut. Malam kedua Nabi salat, sahabat lagi ramai. Malam ketiga sahabat tunggu, Nabi tak datang. Besok pagi Nabi kata, sengaja aku tak datang supaya kau tak menyangka tarawih itu wajib. Maknanya sunnah. Tapi sunnah apa? Sunnah muakkad. Sunat yang sangat dituntut tarawih ni. Ya, abang-abang khusus, akak-akak ni tak apa. Dia ada rukhsah. Orang perempuan kalau dia tak boleh datang masjid, dia boleh sembahyang kat rumah. Kalau dibuat satu tempat khas untuk dia sembahyang, boleh dia i'tikaf di situ. Itu kelebihan orang perempuan. Orang lelaki boleh sembahyang di rumah, buat tempat tu boleh jadi dia ajaran sesat dah. Ada tempat dia di selimut dia nak jadi. Orang perempuan tak apa. Orang lelaki datang surau masjid. Sunnah ya, pahala dia. Habis sembahyang kat rumah, itu yang 8 rakaat. 8 rakaat sampai tengok TV lah tu. Sembahyang depan cermin, TV masuk cermin, baca-baca pandang ke TV dah. Apa sembahyang tarawih tu? Tak payahlah sembahyang kat rumah lah. Sembahyang kat surau masjid. Ya, dia khusyuk lebih. Pakai lawa berwangi-wangian. Bulan Ramadan tuan. Ya, sebab tu walaupun hadis tu ada yang kata hadis dhaif dan sebagainya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, tapi kata ulama tidak salah untuk berdoa yang terbaik, sebab Rajab itu baik, Sya'ban itu baik, Ramadan itu terlebih baik. Tak ada salah, dah berdoa lah. Jangan kita membid'ahkan orang. Kau ni mana kau dapat sumber ni? Doa kau ni tak ada ni dah. Dalam kitab ni tak ada. Hadis mana hadis dhaif, tak payah. Orang tu nak doa yang terbaik, boleh lah. Yang tak boleh doa yang tak baik. Ya Allah, berilah aku kekayaan yang dia tu biar melingkup. Itu tak boleh, berdosa. Tak boleh, jangan aminan. Kan. Tangkap dia, letak kalian, kita ambil jadi imam. Sebab dia minta yang tak baik. Tapi selagi yang baik, buat. Ya, doalah minta yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah saya rasa perkongsian apa yang saya tahu. Cuma adakah apa-apa yang nak ditambah, dibetulkan atau yang kurang jelas, kalau boleh kita bincangkan sikit. Witir ikutlah witir 3 rakaat ke 5 rakaat, biasa 3 lah. Nak baca sekali ni Ustaz boleh tak 3 rakaat? Boleh, tak ada masalah. Nak sekali 3 rakaat boleh, 2 1 boleh, 1 pun boleh, 2 tak boleh. 2 tak witir nama dia. Ya.
Jadi witir ini bila dilakukan selepas solat tarawih, sebelum kita tidur, kan kalau kita nak bangun qiyamul lail, buka satu. Niatkan, kita berniat nak bangun tahajud malam kan? Nak tahajud, bangun, buka. Soli sunnatul witri rakaatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, sembahyang. Tadi sebelum tidur 3, bila kita bangun tidur, kita solat 1 jadi 4. Dia dah tak witir dah tu. Lepas tu kita solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, istikharah, tasbih, tutup balik 1 ataupun 3. Jadi 4 campur 1 5 witir. 4 campur 3 7 witir. Maksimum dia 11. Dia tak payah buat sampai 33 dah. Nanti subuh terlepas. Witir lah, apa nak buat tahu. Dia witir 50 rakaat tak payah. Sebalik cukup. Ya. Jadi buat. Sebab apa? Witir itu sunnah. Sunnah Nabi SAW witir sebelum tidur. Oh tak ada Ustaz, saya habis tarawih saya nak balik. Kang dah witir kan, saya tak nak 2 kali witir. Saya tak apa, suruh witir 2 kali. Kan? Itu yang pertama, tak payah. Ataupun ditinggalkan terus. Solat biasa ya. Tadi dah witir, tak payah cerita pasal witir. Bangun, solat sunat wuduk, solat sunat taubat, solat sunat apa? Habis. Terus subuh. Ya, ataupun dibuka 1 rakaat, digenapkan dia, kemudian ditutup balik, jadikan dia ganjil. Yang jadi cerita sebelum tidur ni apa tuan-tuan? Ini dia adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidur sebelum masuk buku tadi kita bantai musangking 2 biji, sup ekor bantai, biryani pun yo, air katira 4 liter. Tidur malangkang dah tersumbek, tapi mati. Jadi bila nak witir Tadi kita dah tak nak witir lepas ni. Rumah kita tunggu 8 tahun tak witir-witir ya orang. Apalah dah mati dah. Itu dah cakap sebelum tidur witir. Dia kawan dia nak bangun tengah malam kan, tak bangun-bangun sampai dah. Mana datang kita punya janji tadi. Jadi sebagai adab kita ni, tidur itu adalah mati kecil. Jadi kita ikutlah sunnah sembahyang witir. Ya. Lepas itu tidur baca doa. Mudah-mudahan Kang bangun, berniat untuk bangun. Bila dah dikejutkan bangun tu, jangan buat helah pula nak menyorong kepala bawah bantal menjuruk. Bangunlah, duduk di tepi katil tu. Istighfar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bulan puasa syaitan tak ada. Itu ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan syaitan yang hardcore yang kena tambah, yang kecil-kecil dilepih. Itu pun sindiran pada kita juga. Makna kalau kita bulan puasa buat maksiat juga, syaitan kecil-kecil yang maksud kita tu. Kan? Yang kokoh, yang pangkat tinggi-tinggi semua kena tambah. Nah, itulah level kita. Memang level tak apa nak boleh harap lah. Kan? Anak setan merayu kita kalah. Setan cakap dia dah kena tambah. Anda kau bang. Anda kadik kan dapat kau anu imam lah. Alah kau sawan lah. Contoh. Yang kedua kata ulama, setan dalam hati kita tu. Makna tadi nafsu kita yang berbuat tu, nafsu kita memang tak ada gangguan daripada luar. Itulah kita yang sebenarnya. Kalau bulan Ramadan kita anggap macam tak ada apa, itulah kita yang sebenarnya. Wallahu alam. Adakah apa-apa yang nak dinikan? Jadi kalau tak ada, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, ya. Selamat menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan dan muhasabah diri kita. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik daripada puasa kita yang sebelum-sebelumnya. Dan ibadah kita pun terlipat gandakan, sebab janji Allah SWT orang yang beribadah wajib dalam bulan Ramadan digandakan sebanyak 70 kali dengan orang yang melakukan ibadah sunat seperti mereka melakukan ibadah wajib. Jadi kita istiqamah, kita berdoa, kita minta yang terbaik ya, supaya bulan Ramadan ini memberi 1001 rahmat pada kita, dibebaskan pada api neraka. Itu paling mustahak. Janganlah kita macam dulu-dulu zaman kita kecil jahiliah, main beracun, main meriam buluh dulu. Tinggalkanlah. Sebab apa? Sebab dunia ini dah tak berapa nak lama lagi. Jadi umur-umur macam kita ni, kita semua dah kena lebih. Puasa nak kena betul-betul, puasa sunatnya nak kena ada paling kurang sekali sebulan. Lagi baik 2 kali seminggu. Atau Nabi cakap kalau kau nak puasa 3 hari sebulan, puasalah pada hari putih 13, 14, 15. Kemudian salat kita pun begitu juga. Kita jaga duha kita jaga kita punya salat malam kalau boleh. Tak boleh bangun hari-hari, seminggu sekali, tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali, tak boleh sebulan sekali, setahun sekali, tak boleh setahun sekali, sekali semua hidup, tak boleh sekali semua hidup, berhentilah hidup.
tahap pondok yang kita buat. Semua hidup tak pernah bangun tahajud, berhentilah jadi orang. Pergi jumpa orang khairat tu, bayar dulu. Nanti kau yang tinggal kan tak kena bayar. Masuk khairat kematian dulu, lepas tu matilah. Pasal tak boleh jadi apalah sini. Pelbagai pengurusi khairat. Tanamlah kat mana sangkut atas pokok. Okey kan. Ya. Wallahu alam. Yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap pada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf. Ada guris hati pun minta maaf, tidak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri dan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, dan kalau kita belum sempat nak jumpa, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, ya. Zahiran wa batinan. Kalau bulan sebelum nisfu Syaban tadi kita dianjurkan untuk minta maaf, sebab orang yang bergaduh-gadah ni jauh daripada pengampunan Allah. Masuk Ramadan pun kita minta maaf juga. Kita ni biar banyak minta maaf, ya. Hantar dalam grup, hantar ke adik-beradik mana minta ampun, minta maaf. Pasal kita nak ibadah Ramadan, kita suci, bersih daripada segala noda dan dosa. Maknanya dari hati kita ni biarlah kita bersihkan supaya mudah masuk cahaya-cahaya yang mulia keimanan dan amal-amal soleh dalam hati kita. Wallahu alam. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minka jara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.